Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jadi tuan-tuan, dalam satu aspek yang lain juga tentang isu kadang-kadang ingin berkongsi perkara-perkara kebaikan. Kita rasa satu agama ni pesan Rasulullah. Tetapi tuan-tuan, malam ni kita nak khususkan tentang apakah itu dia hadis maudhu'. Baik tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan dia banyak perbahasan. Mungkin tuan-tuan yang ini dia kena belajar tuan-tuan di kuliah-kuliah. Apakah itu hadis sahih? Apakah itu hadis hasan? Apakah itu hadis dhaif? Yang tiga ni tuan-tuan secara asasnya kita tak bincang. Perbahasan di dalam hadis panjang tuan-tuan. Saya bukan ahli untuk berbincang. Cuma tuan-tuan kita nak berbincang tentang hadis maudhu'. Apa dia hadis maudhu' tuan-tuan? Kalau dalam bahasa Melayu kita, hadis palsu. Cukup banyak tuan-tuan tersebar. Kalau tuan-tuan join dalam grup WhatsApp, tuan-tuan join dalam grup, di dalam Facebook, di dalam internet, macam-macam. Ni masuk bulan Rajab ni. Bila masuk bulan Rajab, berapa banyak tuan-tuan dalam keadaan kadang-kadang yang buatnya orang baik tuan-tuan, orang masjid, orang surau dan seumpamanya. Baik, kita nak bertanya kepada Al-Fadhil Dr. Abdul Basit. Ya, lama tuan-tuan. Ya, dia lama duduk di Madinah. Tak salah saya hampir-hampir 20 tahun tuan-tuan duduk di Madinah. Masya-Allah, tabarakallah. Saya kata melawak pun melawak Arab tuan-tuan. Kita ni melawak Melayu ke tak apa semua. Melawak Arab betul. Baik, kita nak tanya tentang Al-Fadhil Doktor tentang apakah itu hakikat hadis maudhu'. Sejarah kemunculan dan apa kesan dia dalam kehidupan umat Islam. Saya ulang apa? Apakah hakikat hadis maudhu'? Sejarah kemunculannya dan kesan kepada umat Islam. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Safwan. Bila kita sebut tentang hadis, maka satu ilmu yang ana rasa sangat penting kita kena masukkan salah satu daripada subjek pelajaran di masjid, iaitulah bagaimana mengetahui ilmu hadis. Yang pertama sekali, kalau para ulama hadis dia bagi pada hadis yang makbul, hadis yang mana hadis yang diterima dan hadis yang tidak diterima. Di kalangan yang diterima itu ada darjah, ada mutawatir, ada sahih, ada hasan. Dan yang ditolak iaitulah hadis-hadis yang tidak sampai kepada tahap seperti hadis yang tidak ada asalnya, hadis yang direka cipta oleh manusia. Yang saya akan tunjuk beberapa contoh mengapa manusia ini reka. Hadis, bila kita sebut kata hadis ini, yang kita nak bincang hadis pada malam ini iaitulah hadis maudhu' ataupun hadis palsu. Tapi orang tidak palsu, kenapa menama hadis? Tidak palsu. Kenapa orang panggil hadis juga? Sebab dia disebut kepada Nabi. Itu jadi hadis. Hadis ini semua perkara yang disebutkan kepada Rasulullah SAW, yang disandarkan kepada Nabi, sama ada perkataan baru ataupun perbuatan. Nabi makan ini, Nabi ikrar, mana Nabi tengok sahabat buat, Nabi kita benarkan. Itu dia panggil ikrar. Semuanya akan jadi hadis. Oleh kerana perbuatan memalsukan hadis ini dibuat oleh orang yang disandarkan kepada Nabi SAW, maka dia pun nama hadis palsu. Jadi hadis palsu ni bila kau muncul dia, jawab yang muncul di peringkat awal selepas daripada zaman para sahabat, marilah kemudian mereka hadis palsu kerana beberapa sebab. Ada orang yang mereka hadis palsu disebab apa? Sebab nak menyokong mana-mana kumpulan yang dia sokong. Ada orang yang reka hadis palsu, memang dia jahat, pokok zindik. Zana dia panggil dalam bahasa Arab, azana dia pokok zindik yang berpura-pura masuk Islam. Dia buat hadis tujuannya nak memesongkan manusia, nak menimbulkan fitnah. Contoh di sini saya tunjuk contoh. Nama dia Abdul Karim bin Abil Aujah. Dia reka hadis macam-macam hadis. Hadis tu hadis ni bila dapat ditangkap, khalifah telah jatuh hukuman pancung kepala dia sebab dia reka hadis. Dia kata, oh, tak apalah, saya mati pun tak ada masalah. Wada'tu fikum 4,000 hadis. Aku telah reka 4,000 hadis, telah tersebar hari ini di kalangan masyarakat. Tak apa kalau aku mati pun, apa ni? Uharrim fihal halal wa uhallil fihal haram. Aku telah menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal. Ini berlaku di zaman itu.
Dan berapa lagi orang-orang lain ini dapat ditangkap semuanya mendakwa mereka telah mereka cipta hadis. Jadi khalifah kata tak apa, kami ada pakar-pakar hadis yang akan menentukan mana yang sahih, mana tak sahih. Maka lahirlah seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak. Maka para ulama telah menetapkan al-isnad bin nabi. Sanad itu termasuk sebagai daripada urusan agama. Kalau tidak ada sanad, orang boleh cakap apa saja, orang boleh kata apa saja. Jadi ini contoh satu sebab berlakunya ciptaan hadis. Ada lagi di antaranya orang yang reka hadis sebab apa? Sebab warak, nak takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang bernama Nuh bin Abi Maryam, ataupun dikenal dengan nama Nuh Al-Jami. Kalau ada nama Nuh, kita ni jangan apa Al-Jami, jangan. Jami ini Nuh pengumpul hadis. Dia kumpul apa hadis? Jumpa itu. Nuh bin Abi Maryam ni seorang yang warak, orang yang baik. Dia tengok orang mula duk baca kitab-kitab Ibnu Ishaq tentunya tentang sejarah Nabi, duk baca kitab sirah, baca ni orang tak baca Quran. Dia ambil setiap surah dia tulis. Siapa dia baca surah Al-Fatihah, ini pahala. Baca surah Baqarah, ini pahala. Semua 114 surah ada lagi. Dia punya kelebihan. Orang ditanya dia, "No, kenapa kamu buat macam ni?" Dia kata, "Tujuan aku baik. Aku nak suruh orang beramal dengan Quran. Itu tujuan." Maka banyak hari ini apa yang dibuat oleh Nuh bin Abi Maryam, Nuh Al-Jami, banyak dalam kekadaan kita. Waktu saya belajar di pondok dan di lain-lain dulu, kitab yang ada di tangan tuan-tuan, kalau nak tengok contoh-contohnya, kitab tafsir Anwarul Baitawi. Ada belajar sini? Kalau tak belajar selamat. Anwarul Baitawi ini setiap surah ada kat belakang. Hadis ini sama dia baca surah ni dapat pahala sekian. Baca ni dapat pahala sekian. Ini hadis pas, bukan semua surah. Ada surah yang sahih, baca surah Fadailul Fatihah ada sahih. Kelebihan baca surah Al-Kahfi contohnya pada hari Jumaat, kelebihan baca surah bukan kata tak ada. Baca Quran sendiri itu pahala, tapi meletakkan kelebihan tersendiri itu dia. Kalau nak ambil pula jenis bahasa jenis nak bodek raja, dia tengok raja khalifah suka main buruk, dia bercakap tidak boleh buat pertandingan yang ada dalam hadis ini bukan buruk, iaitulah tentang kuda dan sebagainya. Dia tambah lagi wal jinah dan binatang yang bersayap. Khalifah tengok, dia betul ke ni? Ada kan Nabi buat pertandingan berlawan peterbang burung. Dia kata tipu dia ni. Aku nampak dia penipu. Dia ambil burung dia sebelih. Jadi berlaku kerana nak khalifah. Ada yang berlaku pula kerana ta'assub pada geng. Contohnya pokok Syiah, dia ta'assub pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka dia reka cerita, di antara dia kata apa? An-nazaru ila Ali ibadah. Tengok kepada Ali itu ibadah. Tengok pada siapa? Osman, Abu Bakar tak jadi ibadah. Tengok Ali ibadah. Ni hadis yang masyhur yang timbul dalam internet budak-budak kebahar ni. Waktu Nabi nak wafat. Nabi kita bisik dengan Ali, dengan Fatimah. Hadis Nabi mengatakan ummati. Yang satu masa dua orang berbicara. Sedangkan hadis yang sahih dalam Bukhari, Nabi kita wafat atas apa? Atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata baina nahri wa sadri. Nabi kita wafat di atas ribuan. Tapi oleh kerana pokok Ali benci kepada Aisyah, nak naikkan Ali, maka diketepikan Aisyah bawa cerita Ali. Jadi hadis ini yang menyebut tentang cerita Nabi kita wafat di atas pangkuan Ali dan Fatimah ini, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia kata hadis hadis Syi'i, hadis Syiah yang dibuat pendustaan ke atas Nabi, ke atas Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kita kena belajar benar-benar. Jadi di bila mari bulan Rajab, saya sendiri yang belum Rajab lagi, seminggu belum Rajab dapat dah dalam internet hari ini. Siapa dia puasa 7 hari Rajab dapat pahala banyak mana? Tak kata ingat, kata saya pahala. Tak saya pahala. Muslimat suka dah, suka saya pahala. Apa dia puasa 7 hari dapat sekian? Siapa dia sebarkan hari ini, dia dapat pahala 80 tahun. Saya tak lain dah tidur. Jadi saya ambil, kita pun main juga lah kali ini. Tulis ini hadis palsu jangan disebarkan. Kita balas balik kepada orang ini. Alhamdulillah ada orang yang tersebar cerita-cerita itu tidak. Bila mari bulan Ramadan nanti insya-Allah taala, ini imam kena ingat. Dalam kitab kita yang selalu baca, siapa dia solat tarawih malam yang pertama dapat sekian, malam yang kedua dapat sekian, malam. Nanti masalah tu kempen hadis palsu orang lagi buat kerjaan.
Kita kan hadis-hadis sahih itu dia bagi cerita-cerita yang berlaku pada hadis palsu para jemaah sekalian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang dalam beberapa hadis yang mutawatir. Nabi kata, "Kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa dia dusta ke atas aku dengan sengaja, maka ambillah tempatnya dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mana hadis muttafaqun alaih. Ada yang mengatakan hadis ini dari para darajat mutawatir. Nabi kata apa dia? Man hadatsa 'ani bi hadis. Siapa dia cerita daripada satu hadis, ya annahu. Dia nampak hadisnya ada palsu, bahwa ahli kadzibain atau al-hadis kadzib. Maka dia salah seorang daripada dua hadis yang mustahil. Para jemaah yang ingat, kalau orang nasihat, orang dah beritahu hadis ini palsu, hadis ini tak boleh diterima, tak payahlah kita dekat pun tak apa saja nak bagi apa ni, nak bagi semangat untuk orang beribadah, tak boleh. Kalau kita menjadi pendusta dengan sebab yang tersebut, maka apa sebab? Tadi soalan tadi, apa sebab tersebarnya hadis palsu? Jadi sebab orang reka hadis palsu, kita dah tak boleh. Sama ada sebab nak bodek pemerintah, sama ada sebab niat baik buat kerana apa? Kerana nak suruh orang beribadah. Macam awal bulan Rajab ni ada satu solat. Saya cerita pun tak boleh sebab dia lupa. Ada tidak dicari juga. Dia panggil salatul rawatib. Solat yang dilakukan pada malam pertama, malam Jumaat yang pertama awal bulan Rajab. Salatul rawatib ini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala seorang ulama yang hebat dalam bidang hadis dan bidang fiqh Syafi'i. Tak ada orang mengaji tak sebut Imam Nawawi. Yang tak mungkin kalau tak tahu nama Nawawi mungkin ada. Tak, Imam Nawawi tahu nama, tak tahu lagi tahu pun. Ya, macam kita kata mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Nama apa mazhab Syafi'i? Belum tentu tahu lagi. Baik. Imam Nawawi kata Allah Taala jatuhkan hukuman yang berat ke atas orang yang mereka mencipta ibadat salat rawatib yang dilakukan pada awal bulan. Ini semua cerita-cerita yang disebut oleh para ulama. Maka kalau kita nak lihat apakah sebab tersebarnya hadis maudhu ini, jawabnya sebab qillatul ulama, tidak ramai ulama yang ambil berat tentang ilmu hadis. Asalkan kita jumpa, ini hadis dalam kitab itu. Bahkan hadis la aslah hadis. Ulama kata tak ada asal kita di dalam kitab kita hadis. Tak apa. Ada orang tu dia tegur saya, dia kata, "Ustaz, jangan malu orang saya hadis ini. Walaupun tak ada sanad, tapi ada dalam kitab." Kata, "Nah, ada dalam kitab, tapi disiplin ilmu hadis itu berbeza dengan ilmu lain. Disiplin ilmu hadis kita tengok. Bukan semua boleh disiapkan. Maka kita kata tak ada dalam kitab, tak ada sanad, jangan disebutkan." Dia kata tak boleh lagi. Kata tak apa yang tak boleh ya? Boleh jadi tuan syekh pengarah kita ni mimpi jumpa dengan Nabi telah mentasihkan hadis. Saya kata lagi ditutup 80 ngaji hadis. Kebetulan saya waktu itu ada satu forum dengan sahabat daripada Indonesia. Tersebar dalam internet hadis kelebihan orang Indonesia. Tentang orang kaya banyak hadis. Ustaz siapa kena saya rekod hadis lagi saya baru. Jadi dia betul saya. Ustaz, Syekh, kita tengok hadis kelebihan Indonesia. Anda kata entah sebagai ulama hadis. Dia duduk mengaji dalam bidang hadis, hebat juga orang itu. Kalau tanya anda macam mana? Kalau tanya saya, pasti saya sudah tasih hari ini sebab saya Indonesia. Tak lama lepas Indonesia, saya keluar pun lebih orang lain. Janganlah tuan-tuan, jangan bersebar. Jadi cerita hadis palsu ni banyak. Kita tengok sikit-sikit je lah kan, tuan-tuan. Cuma nasihat sajalah, takut tidak terulang lagi cerita ni. Nasihat saya kepada para jemaah sekalian, supaya kita tidak menjadi orang yang menyebarkan hadis palsu. Macam mana? Kalau orang datang, orang bawa kepada kita dalam telefon kita, ke dalam internet, ke dalam apa saja, kita tengok ada sanad kata dia bawa. Kalau sebut Nabi bersabda, dia segini-segini ni, lepas pergi saja. Siapa tadi orang tanya soalan, pagi lagi tanya. Dia kata, "Ustaz, betul ke tidak hadis apa tadi? Siapa dia yang ini orang perempuan ni? Kalau dia masak kepada suami dia, boleh banyak. Takkan perempuan tak ingat hadis masak ke suami?" Saya kata hadis ni memang saya pernah baca ke isteri saya. Nah, tapi tak ada apa-apa sumber riwayat siapa kata. Jadi tak payahlah bawa duduk atas pada orang. Kerana menyebarkan walaupun dengan niat baik. Nuh bin Abi Maryam telah dicerca oleh semua orang sebab dia telah mereka-reka hadis untuk nak menggalak orang baca Quran. Alhamdulillah para jemaah, hadis-hadis yang sahih banyak untuk kita beramal. Kenapa nak cari benda-benda yang boleh?